الحمد لله الحمد لله القائل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kehidupan kita akan senantiasa dirahmati dan dijauhkan daripada mengikuti jalan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Mimbar pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk kesengsaraan penghuni neraka. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mereka telah diingatkan tentang dua pemisah bagi kehidupan di alam akhirat. Orang yang baik dan mentaati perintah Allah ketika di dunia, Allah telah menjanjikan kepada mereka dengan taman-taman syurga serta gambaran pemandangannya yang sangat indah. Sebaliknya, bagi mereka yang ingkar, Allah telah sediakan sebuah negeri yang sangat menakutkan dan menggerunkan bagi sesiapa yang melalui pintunya. Ia adalah sebuah tempat yang digelar sebagai neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 4 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang kafir, yakni atau menderhaka, rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, apabila seseorang hamba itu diseru untuk memasuki pintu neraka, mereka akan disediakan dengan satu pakaian yang khas untuk penghuni neraka, sebagaimana seseorang yang bersalah apabila memasuki penjara dan dipakaikan dengan pakaian penjara, begitulah dengan ahli neraka. Mereka diharamkan daripada memakai pakaian kemegahan yang dipakai dahulu ketika di dunia. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 19 yang bermaksud, inilah dua golongan, yaitu golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka dan disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Marilah sama-sama kita renungkan betapa dahsyatnya kepanasan api neraka itu. Ia digambarkan berkali-kali ganda panasnya berbanding dengan kepanasan api dunia yang kita dapat rasa pada hari ini. Jika sedikit sahaja daripada anggota badan kita yang terkena dengan api ini,
sudah menyebabkan kesakitan, maka bagaimana pula keadaannya apabila seorang yang diazab dengan begitu dahsyat di dalam neraka nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahawa panasnya api di dalam neraka itu adalah 70 kali ganda berbanding kepanasan api dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, api kamu di dunia ini adalah bahagian yang ke-70 daripada api neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang demikian sudah cukup kepanasannya? Padanya 69 bahagian lagi yang mana seluruh kepanasannya itu adalah sama dengan kepanasan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap bentuk seksaan yang akan ditimpakan ke atas seseorang itu adalah bergantung kepada jenis perbuatannya ketika di dunia. Ada yang diazab kerana dosa minum arak, ada yang diazab kerana dosa berjudi, dan ada juga yang diazab kerana perbuatan kufur dan syirik. Setiap ahli neraka itu, mereka akan dikumpulkan dengan teman-teman mereka yang sama-sama melakukan dosa dan maksiat. Mereka akan bersama-sama masuki pintu tertentu daripada pintu-pintu neraka Jahannam. Masing-masing akan menyalahkan di antara satu dengan yang lainnya. Namun hal itu tidak sedikit pun dapat menyelamatkan mereka daripada menerima azab yang dahsyatnya yang telah disediakan untuk mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa azab seksaan yang paling ringan di dalam neraka itu adalah dipakaikan dengan alas kaki atau kasut yang teramat dahsyat kepanasannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya seksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka itu adalah dia akan memakai dengan sepasang alas kaki daripada api, yang dengan api itu dapat mendidihkan otaknya kerana terlalu panasnya alas kaki itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran menceritakan bahawa penghuni neraka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan 3 permintaan. Yang pertama, mereka meminta dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dikeluarkan daripada api neraka. Mereka tidak sanggup lagi untuk berhadapan dengan kesemua azab yang mereka telah lihat, dan hati mereka keresahan kerana bakal melalui azab seksaan tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghina mereka dan enggan berbicara dengan mereka kerana kesombongan mereka ketika hidup di dunia. Hal ini dijelaskan menerusi surah Al-Mu'minun ayat 107 dan 108 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekufuran, sesungguhnya kami ialah orang yang zalim. Dia, yakni Allah, berfirman, tinggallah kamu dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara memohon sesuatu pun daripadaku. Yang kedua, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi mereka dimatikan, agar diri mereka dimatikan. Hal ini kerana mereka tidak sanggup lagi untuk berhadapan dengan azab yang tidak henti-henti dan rasanya tidak dapat ditahan lagi. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memperkenankan hajat dan permintaan mereka, dan mereka kekal menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 yang bermaksud, dan mereka berseru, wahai, yakni malaikat Malik, biarlah Tuhanmu matikan kami sahaja kerana kami tidak tahan menderita. Dia menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal dalam azab. Yang ketiga, ahli neraka meminta seteguk minuman daripada malaikat dan ahli syurga kerana kehausan. Setelah permintaan mereka kepada para malaikat itu ditolak,
maka harapan terakhir mereka adalah meminta seteguk minuman daripada penghuni syurga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ahli syurga berbuat demikian, dan permintaan mereka itu ditolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 50 yang bermaksud, dan Tuhan menerangkan pula kehinaan ahli neraka dengan firman-Nya bahawa ahli neraka menyeru ahli syurga dengan berkata, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau rezeki, yakni makanan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Mereka penghuni syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya itu atas orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah harapan dan keinginan penghuni neraka yang tidak pernah sekali-kali mereka perolehi. Justru sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar mengajak seluruh jemaah sekalian agar kita berusaha menjauhi setiap perkara yang boleh menjerumuskan diri kita ke lembah api neraka. Ingatlah bahawa neraka itu sifatnya sangat keras terhadap orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah. Hanya mereka yang hilang kewarasan akal sahaja yang tidak takut untuk masuki pintu neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah yakni urusan harta bendamu dan anak penakmu melalaikan kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya, dan ingatlah sesiapa berbuat demikian maka mereka itulah orang yang rugi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat yang memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
taala. Semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdaka Al-Haris Al-Syari'atik Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan ta'aluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zahra Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah Mansuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma izal Islam wal muslimin wa akhdhulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farriz humumal muslimin waqdi ad-dayna 'anil madinin wahsin khalasal masjunin waj'al hadha balada aminan mutma'inna rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.